بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian kita tuan-tuan. InsyaAllah masih lagi dalam tajuk khiyar. Khiyar salah satu daripada sistem di dalam muamalat Islam ataupun jual beli. Jadi khiyar ini tuan-puan, dia hari ini memang tidak adalah, jarang sangat penjual yang orang panggil menamalkan hukum khiyar ini. Walaupun tak ramai dan tak banyak peniaga-peniaga Islam kita beramal dengan syariat ini, tetapi kita tetap kena ambil tahu kerana dia merupakan salah satu sistem di dalam syariat muamalah yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi kita akan sambung khiyar malam ni tuan-tuan, khiyar yang kedua, iaitu nama dia khiyar syarat. Khiyar yang pertama bulan lepas kita bincang, nama dia ialah khiyar majlis. Cuma kita nak kena faham khiyar ini dia berlaku di dalam akad jual beli saja. Apabila transaksi kita tidak ada akad jual beli, maka tidak ada khiyar. Dia tidak akan ada khiyar sekiranya transaksi kita tidak ada akad jual beli. Kalau kita guna pilihan yang kedua, ketiga, keempat, kita dah belajar sebelum daripada ni, apabila kita berada di lapangan ataupun kita berhadapan dengan penjual ataupun kita sebagai pembeli, kita boleh pilih kerana dalam muamalah ini dia tidak terhad kepada satu akad saja. Kita boleh pilih sama ada nak pilih akad jual beli, sama ada boleh pilih nak akad jual beli mu'attah yang tidak ada lafaz ijab qabul, ataupun boleh kita pilihan yang ketiga, iaitu pilihan yang ketiga hebah, pilihan yang keempatnya ialah hebah bisawab. Ini antara pilihan-pilihan ketika mana kita berhadapan dengan penjual ataupun pembeli. Jadi kalau kita pilih pilihan yang pertama, akad jual beli yang sebenar, dia ada lafaz ijab qabul, itu jual beli yang sebenar, maka kita ada tawaran yang Allah tawar kepada kita 3 khiyar. Maksud khiyar ni tuan-puan, pilihan sama ada kita jadi beli ataupun kita nak cancel beli, boleh. Ini tawaran yang Allah tawar kepada kita, dia Allah peruntukkan kepada kita di dalam sistem jual beli. Pilihan yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis ni sekiranya kita selepas ijab qabul, selepas kita dah ada akad jual beli, saya jual dan saya beli, masa-masa kita berada di dalam majlis akad, belum berpisah dengan penjual, pembeli belum berpisah dengan penjual, duduk dalam kedai lagi ataupun duduk bersama-sama dengan penjual lagi, walaupun dah bayar, dah pegang barang, dah bawa barang, tapi belum berpisah, masih ada ruang dan peluang yang Allah peruntukkan dalam sistem jual beli, boleh mana-mana daripada dua pihak cancel. Boleh cancel, hantar balik, tak jadi beli. Apabila pembeli nak cancel, wajib penjual menerima. Haram ke atas penjual sekira dia menolak
hantar balik barang, kerana dalam majlis belum berpisah dia ada satu syariat yang Allah peruntukkan, nama dia adalah khiyar majlis. Tak boleh nak tolak, kerana ini khiyar ini tawaran Allah beri secara auto. Maksud auto ni tak perlu dia nyatakan dalam majlis akad, asalkan mereka berdua belum berpisah lagi, maka kedua-dua boleh pilih, boleh saling nak cancel, ataupun salah seorang daripada mereka nak cancel, tak jadi beli. Tu kita dah bincang bulan lepas. Sambung pula malam ni tuan-puan, ada satu khiyar lagi, satu pilihan lagi. Dia boleh cancel ataupun dia tak jadi beli, hantar balik barang ataupun minta balik duit. Penjual boleh minta balik duit, tak jadi nak jual. Pembeli boleh minta balik penjual boleh minta balik barang kerana tak jadi dia nak jual. Pembeli boleh minta balik duit, hantar balik barang. Bila ini dia panggil khiyar syarat. Khiyar syarat ni tuan-puan, dia kena pilih. Kalau terlepas tempat yang diperuntukkan oleh syarat, maka tidak ada lagi pilihan khiyar syarat. Maksud pilihan ataupun khiyar syarat ni tuan-puan, Allah berikan ataupun syarat memberikan kepada kedua-dua penjual dan pembeli ataupun salah seorang daripada mereka untuk memilih jadi ataupun tidak dalam masa 3 hari 3 malam. Dia tak lebih. Kalau lebih dah habis khiyar, tak wajib hantar balik, tak wajib mana-mana daripada dua pihak menerima barang yang nak dihantar balik. Tetapi syarat dia ataupun peraturan dia mesti memilih khiyar syarat 3 hari ini di dalam ijab qabul. Kalau yang satu tu, pilihan yang pertama khiyar majlis, di dalam ijab qabul dia tak pilih, tetapi semasa berada dalam majlis akad belum berpisah, boleh nak cancel, nak hantar balik. Penjual nak hantar balik, pembeli nak hantar balik barang, nak minta duit, ataupun penjual nak minta balik barang, tak jadi beli. Penjual kata saya nak barang balik, saya bagi duit balik, saya tak jadi beli, saya tak jadi jual, saya nak guna barang ni. Bila dalam majlis akad, maka wajib pembeli serahkan. Haram kata pembeli, dia kata saya tak boleh serah, kita dah akad ijab qabul dah. Memang saya nak barang ni, dah kita dah ijab qabul, tak boleh nak stop dah. Haram sekiranya pembeli tak nak bagi barang, kerana dalam majlis masih lagi diberikan peluang oleh syarak, kedua-dua ni boleh pilih. Kedua-dua boleh pilih. Tetapi satu ni tuan-puan, malam ni yang kita nak bincang pula, bukan dalam majlis, tetapi di luar daripada majlis, iaitu selama 3 hari. Dia balik di rumah, hari pertama guna barang tak selesa, tiba-tiba fikir nak hantar balik. Boleh ke tidak? Boleh hantar balik sekira dia memilih khiyar syarat dalam ijab qabul. Syarat dia kena nyatakan syarat ini di dalam ijab qabul. Macam mana contoh tuan-puan sebelum kita baca, sebab dalam kitab kita dia tak cerita contoh. Contoh apa? Contoh pilihan khiyar syarat dalam ijab qabul. Sebab dia cerita umum saja. Contoh tuan-puan, kita beli tak kisah apapun, benda kecil benda besar sama. Bukan benda besar saja, bukan kita beli kereta kenderaan, bukan kita beli rumah, bukan kita beli binatang yang boleh khiyar. Semua jenis, walaupun kita beli gula sekilo, kecil saja benda, beli roti RM3 lebih saja, boleh khiyar. Tetapi kena ada syarat, kena nyata dalam ijab qabul. Contoh tuan-puan, kita beli apa nama ini, roti, contoh ambil yang kecil, yang besar biasa dah, yang boleh kenderaan, boleh khiyar, beli rumah boleh khiyar, beli binatang boleh khiyar. Kita ambil yang kecil, kita beli roti lah, beli roti selai, harga dia lebih kurang RM3 lebih saja. Dah di luar daripada majlis akad,
Tapi kita dalam ijab qabul itu kita pilih khiyar syarak. Sebab khiyar syarak 3 hari 3 malam ini tuan-tuan, dia hanya diberikan peluang ini ataupun khiyar ini kepada orang yang memilih dalam ijab qabul. Maka dalam ijab qabul itu kena masuk skrip tambahan. Asal tuan-puan, asal di dalam ijab qabul tidak benarkan dimasukkan perkataan lain daripada perkataan lafaz ijab qabul, tak sah. Skrip yang kita kata saya jual barang ini dengan harga RM30 tunai, itu dipanggil skrip ijab. Ucapan ijab, tak boleh tambah perkataan yang tidak ada kena mengena dengan jual beli. Ijab ini mesti kita kena guna skrip dia. Tak boleh kita tambah perkataan lain yang tidak ada kena mengena dengan akad. Tetapi kalau tambahan skrip baru yang ada kena mengena dengan akad ataupun ada kepentingan akad, dibenarkan. Contoh, maslahatul aqdi, dalam kitab Arab disebut ada kepentingan di dalam akad kepada pengguna dan pembeli. Antara contoh kepentingan ialah khiyar. Khiyar ini untuk menjaga apa? Untuk menjaga hak pengguna dan pembeli. Allah menjaga mereka berdua ini supaya kalau rasa tak selesa barang, maka benarkan untuk hantar balik. Ini dipanggil hak pengguna yang Islam memartabatkan, yang hari ini dah dilupuskan. Maksudnya orang tak buat dah. Kan hantar balik peniaga tak terima tuan-puan. Hak adalah kedai hak terima tu, hak terimalah. Dia kata resik, simpan resik, insya-Allah rosak boleh hantar balik. Itu khiyar lain. Itu khiyar kita akan belajar yang ketiga bulan depan. Nama dia khiyar dengan sebab barang itu rosak. Tu dia panggil khiyar aib. Ini bukan isu rosak ni, khiyar syarak ni, bukan. Bukan barang berlakunya damage ataupun berlaku kerosakan pada barang, tidak. Itu khiyar yang ketiga. Apabila balik di rumah, tengok barang expired roti. Tengok barang tin, kemek. Tengok kita punya beras dah bocor. Tengok gandum dah keluar dah, nak hantar balik. Itu dipanggil khiyar aib. Khiyar dengan sebab berlaku kerosakan pada barang. Itu lain. Ini tak berlaku kerosakan apapun, kerana kita tak jadi nak beli. Ada sebab lain. Kerana kita nak guna duit balik, tak jadi. Penjual kata saya nak barang tu, saya tak jadi jual. Ini dia panggil Islam menjaga hak pengguna dan hak penjual. Contoh tuan-puan, kita beli roti dalam ijab. Biasanya ijabnya roti harga RM3 contoh. Saya penjual kata, penjual ni dia panggil lafaz ijab, skrip ijab. Ijab ni mana apa? Menyerahkan milik barang kepada penjual. Kalau lafaz menyerah barang kepada penjual, pembeli. Lafaz menyerahkan milik barang kepada pembeli, nisbah penjual, dipanggil ijab nama dia. Lafaz tersebut dalam bahasa syarak dipanggil ijabun. Kalau nikah dia sama je tuan-puan. Nikah dipanggil ijab nikah. Mana apa? Wali ataupun imam yang mengganti wali, dia menyerahkan milik anak dara dia ini, anak dia ini, menyerah milik pengurusan kepada apa? Kepada pengantin. Maka lafaz aku nikahkan akan dikau, dipanggil lafaz itu ijabun. Itu lafaz ijab, dipanggil lafzun tamlikun. Dia panggil lafzun dalun ala tamlik. Lafaz yang menunjukkan penyerahan barang. Penyerahan apa? Penyerahan milik. Jadi penjual ni dia sebenarnya tuan-tuan, sistem jual beli dalam Islam. Kenapa Islam menyediakan, menggubal sistem jual beli? Tujuan dia supaya berlakunya proses perpindahan milik. Daripada milik penjual nak jadi milik pembeli, Islam menyediakan sistem yang kita nama jual beli, yang kita nama sewa, yang kita nama pajak gadai. Penyerahan milik. Ada yang penyerahan manfaat bukan milik. Itu dia ada yang kita akan belajar tajuk akan datang. Tapi tajuk pertama ini
Kita baru duk bincang satu contoh penyerahan milik, perpindahan milik. Jadi nak pindah milik daripada penjual, milik roti asalnya dimiliki oleh penjual, nak pindah kepada pembeli, maka salah satu caranya ialah melalui jual beli. Dan Allah syariatkan lafaz. Innamal bai'u an taradin, Nabi kata. Ini sumber dalil keluarnya lafaz ijab qabul. Di mana lahirnya lafaz ijab qabul? Berdasarkan hadis Nabi kata innamal bai' an taradin. Hanya senya jual beli ini, kata Nabi, dia berlaku berdasarkan kepada salin reda meredai. Setuju tak dia serah milik? Setuju. Mana tanda dia? Tanda dia lafaz. Tu. Lafaz itu tanda persetujuan daripada penjual nak menyerah milik kepada pembeli. Tapi serah milik itu ada imban, ada imbal balah. Itu jual beli. Kalau serah milik yang tidak ada imban, tidak ada pertukaran, dia panggil hebah, dia panggil hadiah, dia panggil sedekah. Itu beza jual beli dengan sedekah. Sama penyerah milik, tapi bezanya tidak ada transaksi. Okey. Maka dia tuan-puan, dia tambah di belakang itu. Asas keri, aku jual roti ini dengan harga RM3 tunai. Itu dia panggil skrip full. Dia ada 3 jenis, 3 bentuk skrip tuan-puan. Skrip yang penuh, full. Yang kedua, skrip yang sederhana. Tak full tapi sederhana. Yang ketiga, skrip yang paling pendek. Dalam mazhab kita, paling pendek juga ada pendapat ulama mengatakan sah. Tapi kita ambil contoh yang penuh. Maka aku jual, maknanya aku tukar. Jual ni tukar. Barang ini tukar dengan apa? Dengan harga RM3 tunai. Lalu di belakang dia tambah skrip baru. Asal tak boleh tambah, tapi dibenarkan tambah sekiranya ada kepentingan. Mana tambah dia? Saya pilih khiyar syarak. Habis, itu je. Tak perlu tambah 3 hari 3 malam. Kerana khiyar syarak memang 3 hari 3 malam. Tak perlu tambah 3 hari 3 malam. Kalau nak tambah pun tak jadi isu lah, tak batal ijab tu. Tapi nak cerita tak perlu tambah. Jah dia cakap, saya pilih khiyar syarak. Itu saja. Nak puas hati lagi orang kita kan, tak puas hati, kena penuh. Saya pilih khiyar syarak 3 hari 3 malam. Tak apalah. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, saya masa niat semayan maghrib, saya terlupa 3 rakaat. Dia kata sah ke tak sah? Saya kata, haji niat ada semayan fardu maghrib? Niat. Hak saya terlepasnya ialah 3 rakaat. Kerana Allah Ta'ala tunai. 3 lagi dia kata terlepas. Adakah sah sembahyang? Sebab niat tu kan wajib. Niat sembahyang wajib. Cuma dia kata tak komplit niat saya. Hanya sebut saya semayan fardu maghrib bar. Dia nak letak ni tuan-puan, muqaranah sembahyang ini, niat ini, dia ada muqaranah, ada tempat dia yang diperuntukkan oleh syarak. Dia tak boleh letak di luar daripada takbir, tak boleh letak tak boleh letak sebelum takbir, tak boleh letak lepas takbir. Jangan niat sebelum takbir Allahu Akbar, niat awal. Terlintas niat aku sembahyang fardu maghrib, Allahu Akbar. Ataupun dia terlintas selepas bar, Allahu Akbar, baru terlintas aku sembahyang fardu maghrib. Maka kedua-dua situasi tidak sah. Kenapa? Kerana tempat niat tak kena. Jadi saya jawab kepada Haji, sah Tuan Haji, cuma tak dapat pahala sunat. Kenapa sah? Dia kata, Ustaz, saya terlupa sebut 3 rakaat. Tu dia nak jadi, dia tak puas hati kat situlah. Macam khiyar syarak 3 hari tak sebut, kena sebut juga. Tak perlu sebut. Nak sebut pun tak apalah. Dalam juzuk niat tuan-puan pernah belajar dalam kitab fiqh babul ibadat, rubu' ibadat. Juzuk niat ini dia ada 3 yang wajib, 3 yang sunat. 6 item semua tu, yang asal 6 tu, kalau tambah sampai 7 ada tambahan mustaqbilan lil qiblah. Jadi ada 3 yang wajib, 3 yang sunat.
Tiga yang wajib ialah qasdun ataupun qasad ta'arud ta'ayun. Aku sembahyang item pertama, juzuk pertama niat wajib. Kalau sembahyang wajib ada 3 item wajib. Sembahyang sunat tengok jenis sunat ada 2, ada 1. Dia tak sama. Jadi aku sembahyang item pertama, dipanggil juzuk niat pertama. Nak komplit niat kena ada 3 juzuk. Juzuk yang kedua apa? Fardu. Kena nyata fardu. Tak boleh aku sembahyang maghrib tak sah. Karena sunat pun boleh jadi. Kalau kata aku sembahyang maghrib, dia akan auto jadi sunat. 2 item. Item yang ketiga kena ta'ayun, nyatakan nama sembahyang. Sembahyang fardu ni banyak nama dia, ada 5. Selain pada nazar, ada 5. Sebut nama dia, wajib sebut nama. Maghrib, 3 cukup. Ada pun 3 lagi tuan-puan sunat. Dapat pahala sunat, jangan tak buat. Malam ni kita 3 saja sunat. Bukan nak cerita suruh tuan-puan buat 3 saja. Nak cerita kita duk buat 6 itu gabungan antara wajib dan sunat. Maghrib 3 rakaat. 3 rakaat tu sunat. Kita kena hadir hati, maksud niat. Adaan tunai sunat. Lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala, sunat. 3 di belakang tu sunat, 3 di depan itu wajib. Nak tapau ke semua, pastikan ada yang wajib, ada yang sunat, kesemuanya komplitkan niat, 6 item niat ataupun 6 juzuk niat. Sebab apa dia tanya? Dia tak puas hati. Kenapa pula dia kata ustaz, kalau tak sebut maghrib sah, tak sebut 3 rakaat sah? Saya kata asalkan sebut maghrib saja sah, tak dapat pahala sunat. Sebab maghrib tidak ada 4 rakaat, jangan bimbang. Sebab tu kalau sebut maghrib saja dia auto. Kerana maghrib 3 rakaat, dia tak ada 4. Dia tak ada 5. Kalau sebut asar tuan-puan, asar dia 4 saja, dia tak ada 5. Sebab tu kenapa nak sebut juga? Sunat sebut juga 3 rakaat. Tu settle tuan-puan. Sama juga dengan khiyar. Kita pilih khiyar ni tuan-puan, kena pilih dan ijab qabul. Sebab tu kalau tak ada ijab qabul jual beli, maka tidak ada khiyar. Mehulu je tuan-puan. Berapa ni dik? Semua total barang Pak Cik RM100. Holo 100. Dia holo barang, kita pun ambil barang. Contoh kita bagi sekeping saja, tak ada balance. Bagi sekeping, dia kata terima kasih, kita pun kata sama-sama, baliklah kita, tak ada ijab qabul, maka tidak ada syariat yang nama khiyar. Kerana khiyar mesti berlaku dalam jual beli yang sebenar. Mesti kalau jual beli khiyar syarat ni tuan-puan, ni khiyar syarat ni. Kalau khiyar majlis, dia berlaku juga pada dia panggil jual beli mu'atah, jual beli tidak ada ijab qabul, khiyar majlis. Masa duduk dalam majlis tu, kita dah bincang bulan lepas, ada juga khiyar majlis selagi mana belum berpisah. Kalau dia pilih khiyar jual beli yang pertama, jual beli yang sebenar yang ada ijab qabul, ataupun jual beli yang kedua, pilihan yang kedua, dia panggil bai'ul mu'attah, jual beli mu'attah yang tidak ada ijab qabul. Itu tu tuan-puan, dan mazhab kita dia panggil qaul dha'i yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan ditarjih oleh Imam Al-Mutawalli dan Imam Bughawi. 3 tokoh besar ini mengatakan sah jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul. Main hulu saja. Kalau ada pun bukan lafaz ijab qabul, ada ucapan terima kasih, sama-sama tu saja ada. Tapi kena niat, kena pilih pilihan kedua, kena telitah di hati, aku ni pilih jual beli yang tidak ada ijab qabul, ataupun nama dia pilih jual beli mu'attah. Tak perlu ingat tokoh yang mentarjih. Baik, settle tuan-puan. Saya ulang sekali lagi contoh tuan-puan. Kalau kita nak pilih khiyar syarat, kita beli roti, penjual kata saya jual lah roti ni harga RM3. Penjual senyap tak pilih khiyar, lalu pembeli nak pilih khiyar. Khiyar ni maknanya dalam tempoh 3 hari, khiyar syarat, kita boleh hantar balik walaupun tidak berlaku kerosakan pada roti itu. Bukan ke expired, bukan ke roti itu kemik dan sebagainya, saja kita nak hantar balik boleh, tapi kena pilih. Saya beli barang ini ataupun roti ini dengan harga
RM3 ataupun dengan harga yang tersebut, dan di belakang tambah, dan saya pilih khiyar syarak. Itu saja. Tambah di belakang tu, dan saya pilih khiyar syarak. Maknanya tuan-puan, dalam tempoh 3 hari, bermula daripada kita akad itu di kedai dia tu ataupun di mana saja akad, kita kira 3 hari 3 malam. Hari yang keempat itu tidak ada lagi khiyar syarak. Maksud dia, tidak boleh kita nak hantar balik. Kalau hantar balik hari keempat, penjual tak wajib menerima roti tu. Penjual kata dah hari keempat ni haji, dia kata dah habis dah khiyar syarak ni. Jadi tak boleh lah, kalau haji nak hantar balik tak boleh. Maka tak wajib atas penjual menerima, tak haram. Kalau dia tolak, tak nak terima roti balik, tak nak hantar duit, tak haram kata penjual. Kenapa? Kerana dah habis tempoh khiyar syarak yang diperuntukkan oleh syarak. Itu dia panggil apa? Khiyar syarak ni tuan-puan, Islam menjaga hak kedua-dua pihak. Sekiranya berlaku ketidakselesaan ataupun memang bukan kes tak selesa guna produk, tidak. Memang dia tak nak, dia ada hajat lain, dia nak guna duit. Contoh pembeli dah beli dah satu benda ini, tu contoh beli roti, contoh beli lain lah, contoh kita beli lain, tiba-tiba balik rumah, benda ni dah banyak dah rumah kita, kalau makanan banyak, kita ingat benda tu tak ada, rupanya banyak dah, kita tukang beli je, yang tukang makan orang lain, yang tu tak habis tu. Jadi isteri kata dah banyak dah gula ni, hari-hari abang beli gula. Lepas tu kita pun nak hantar balik. Nak hantar balik tu tuan-puan, kalau tak pilih khiyar syarat, maka tak dibenarkan hantar balik di dalam sistem muamalat Islam. Tapi kalau dia pilih khiyar syarat, maka wajib pembeli menerima. Haram kata penjual. Haram kata penjual menolak khiyar syarat ataupun menolak barang daripada pembeli yang dia nak hantar balik. Tu. Jadi kita ni cerita sajalah tuan-puan, dari segi realiti yang sebenarnya, tak banyak kedai yang ada menawarkan sistem khiyar ini. Tak banyak kedai. Okey, kita baca tuan-puan. Baca ekspres saja. Kenapa? Kerana kita dah tahu asal. Yang paling penting kita dah tahu contoh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, harus bagi penjual dan pembeli. Muka surat 16 tuan-puan. Betul ke? 18. Betul, 18. Perenggan yang kedua. 18 perenggan kedua. Harus bagi penjual dan pembeli. Harus tuan-puan, bukan wajib. Bukan sunnah. Pilihan ini harus. Maknanya bukan wajib lah kita pilih. Bukan wajib kena nyata khiyar. Cuma akad tu kita kena realize. Kadang-kadang kita apabila duduk dalam dunia sebenar tuan-puan, kita berjual beli, kita pinjam, kita sewa, kadang-kadang kita tak realize bahawa akad itu ada pahala. Tu kena, macam kita solat, cuma pahala standard ni value je tak sama. Value besar solat lagi lah. Tapi nak ceritanya Islam ataupun syarak menyediakan ruang untuk kita create pahala melalui sistem muamalah. Melalui sistem muamalah. Bukan pahala ini Allah sediakan satu-satu cara sahaja, bukan solat sahaja, bukan baca Quran sahaja, tapi banyak, iaitu sistem muamalah yang banyak. Kita pinjam ada pahala di situ, tapi dengan syarat akad kena dengan cara yang telah ditetapkan. Kita bagi sewa barang kita kepada orang, ada pahala. Dia panggil pahala apa? Pertama tuan-puan, pahala semata-mata akad tu. Diri akad itu ada pahala kalau kena, kalau sah. Bukan diri guna tidak lagi, diri akad itu. Bukan dengan sebab kita niat yang lain, aradi, tidak lagi. Ini pertama. Kita akad jual beli yang sah, dapat pahala kalau sah. Dan sekiranya pahala lain,
Satu perbuatan tu kadang-kadang ada 3 pahala. Contoh tuan-tuan, satu perbuatan ada 3 pahala. Pertama, pahala akad yang sah. Saya jual, saya beli, itu satu. Yang kedua, jenis jual beli itu, jenis barang, ada pahala juga. Tapi ada niat lah, dengan niat. Ini diqaid kepada niat, semua ada qaid kepada niat. Dalam kitab Taqriratus Sadidah, ulama menyatakan yang nak dapat pahala transaksi jual beli ini, idza qaranaha biniyyatil maslahah, mesti ada niat yang baik ketika dia menjual barang itu. Ni bukan. Yang kedua tuan-tuan, jenis barang yang dia dijual. Kalau jenis barang yang dia jual boleh membantu orang lain, boleh memberi manfaat kepada orang lain, maka dia niat untuk bantu orang lain, dapat pahala. Pahala apa? Pahala menjual barang yang dapat membantu orang lain. Tak kisah bantu apa pun. Bantu menyelesaikan hajat orang, apa pun tak kisah. Jual makanan daripada orang tak sukar untuk cari makanan, dia bantu memudahkan orang dapat makanan, dapat pahala. Tapi kena ada niat. Idza qaranaha biniyyatil maslahah. Ini disebut oleh ulama dalam kitab Taqriratus Sadidah. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga, kadang-kadang ada 3 pahala. Ini pahala penjual dulu, tadi pembeli. Ada pahala pembeli, ada pahala penjual. Ni kita yang menjual, ada 3 pahala. Pahala pertama diri akad, pahala yang kedua jenis barang yang dia jual, bantu orang lain, dan pahala yang ketiga dia memudahkan orang lain. Memudah dari sudut apa? Contoh tuan-tuan, barang ini harga dia 100, tapi dia bantu orang lain memudahkan dapat dengan harga yang rendah, dia bagi potongan lagi, tu dapat pahala. Potongan itu bukan saja-saja nak ambil hati orang, tidak, dia ada pahala kalau niat. Bagi diskaun lah, potong RM10. 3, satu perbuatan dapat 3 pahala. Pembeli pula tuan-tuan, ada pembeli dapat pahala juga. Pertamanya tuan-tuan, diri akad pembeli, kita pembeli dapat pahala kalau betul akad. Yang kedua, pahala apa? Pahala membantu penjual. Tadi penjual membantu kita, kita pula niat bantu penjual. Banyak di rumah kita ni tuan-tuan, di sekitar kita ni kedai, tapi kita niat aku nak bantu kedai si A ni, kawan aku. Kedai lain boleh beli. Kalau niat kita nak bantu si fulan bin si fulan, maka akan dapat. Dengan satu transaksi itu bukan sedekah, bukan, itu pahala hasil, tapi kita membantu dia dengan support beli di kedai dia. Apa saja barang kena niat, kalau tak niat memang tak akan dapat pahala. Okey, settle tuan-tuan. Harus bagi penjual dan pembeli atas salah seorangnya mensyaratkan khiyar dalam masa yang tertentu. Jangan lebih daripada 3 hari dari waktu disyaratkan. Ini waktu ijab dan qabul, waktu diakad ijab qabul. Jadi dalam tempoh itu kedua-duanya boleh pilih beli terus ataupun cancel. Dalam tempoh 3 hari itu tuan-tuan, selagi tak habis 3 hari, dia boleh pilih sama ada nak terus jual beli, jadi jual beli, ataupun dia nak cancel dalam tempoh 3 hari, tak jadi, nak hantar balik barang, ataupun pembeli penjual kata saya nak minta balik barang saya, boleh. Tu. Syaratnya barang itu tidak binasa dalam masa itu. Ni syaratnya jenis barang mestilah jenis barang yang bertahan lama baru boleh khiyar syarat. Kalau beli jenis barang yang tidak bertahan lama, tidak ada khiyar syarat. Contoh tuan-tuan, beli pagi, petang basi, itu tidak boleh khiyar syarat. Tidak boleh khiyar syarat. Hanya ada khiyar aib, dan juga hanya ada khiyar majlis. Beli kuih tuan-tuan, beli kuih pagi, tiba-tiba balik di rumah basi dah. Beli pagi tu balik tak sempat makan lagi, basi, tu dia panggil khiyar aib. Khiyar dengan sebab berlaku kerosakan, boleh hantar balik. Tetapi khiyar syarat tidak ada. Khiyar syarat 3 hari. Kenapa? Kerana jenis barang yang binasa ni tak bertahan lama, tak tahan masa 3 hari, tak benarkan untuk khiyar syarat. Hanya ada 2 khiyar, iaitu khiyar aib, khiyar dengan sebab berlaku kerosakan kepada barang tersebut, dan
Satu lagi khiyar majlis. Masa kita berada dalam majlis akad jual beli itu, boleh kita nak teruskan jadi ataupun nak cancel, boleh. Sekiranya barang itu jenis yang boleh rosak, batalah akad jual beli itu. Kenapa? Kerana kalaulah dia jenis beli kuih jenis barang tak bertahan sampai 3 hari, tiba-tiba dimasukkan khiyar syarat juga, maka batal akad. Akad itu tidak sah. Bukan khiyar itu tidak sah. Memang khiyar tidak ada. Tiba-tiba dah benda yang tidak ada khiyar, tiba-tiba dia masuk khiyar juga dalam akad. Tak boleh. Saya belilah kuih ni apa nama ni ban. Saya pilih khiyar 3 hari. Tak sah jual beli. Sebab barang itu jenis tak bertahan lama. Kalau jenis barang macam kuih tak tahan lama tuan-puan, dia ada khiyar 2. Khiyar syarat dengan khiyar aib. Khiyar majlis dengan khiyar aib. Maksud khiyar aib, insya-Allah bulan depan kita akan belajar. Khiyar dengan sebab berlakunya kerosakan pada barang itu. Dan kerosakan itu bukan di tangan kita. Asal dia panggil aib qadim. Kita beli kereta, balik pakai sebulan, tiba-tiba berlaku kerosakan. Kena cek, adakah kerosakan tangan kita ataupun memang asal. Masa kita akad jual beli tak dapat detect, tapi dia dah apa nama ni, dah rosak, cuma kita tak perasan saja. Tapi kalau rosak dengan sebab kita yang guna, memang tidak dibenarkan untuk hantar balik. Tak boleh claim, maksudnya tak boleh nak claim nama khiyar aib. Melainkan jualan barang jenis riba. Melainkan ni yang tidak dibenarkan ada khiyar. Bukan semua jenis ada khiyar syarat. Kalau barang yang ribawi, tidak sah jual beli, tidak sah khiyar. Akad jual beli barang riba ni tuan-tuan, memang dia tidak sah. Akad pun tidak sah, maka khiyar pun tidak sah. Jualan yang membawa kepada merdeka, ini juga tidak sah. Ada 2 contoh di sini. Jualan yang membawa kepada merdeka, ini tidak ada pada hari ini, iaitu jual beli hamba. Hamba ni tuan-puan, dia jual beli hamba, ada jual beli yang tidak dibenarkan untuk jual beli. Apabila tidak dibenarkan jual beli, tidak ada khiyar. Contoh, di dalam sistem hamba, furu' dan usul. Dia bagi usul ni maknanya ayah ke atas dan anak ke bawah. Anak dan ayah tidak dibenarkan untuk menjual. Anak dia tak boleh jual ayah dia tak boleh jual anak dia. Kalau jual juga auto merdeka dia panggil. Kalaulah anak ni tuan-puan, contohlah. Contoh dia, anak ini merdeka, status kita semua ni merdeka tuan-puan. Manusia ni dia ada 2 status. Allah berikan kenikmatan kepada kita, hur, merdeka. Tanah, air dan juga diri manusia ini ada 2 status. Pertamanya ialah status hamba kita ini. Yang keduanya status hur, merdeka. Zaman Nabi ni tuan-puan, ada 2 golongan yang majoriti yang ikut Nabi, golongan hamba. Ramai hamba zaman Nabi. Kemudian makin berkurang sampailah mutakhir ini. Zaman Tuan Guru saya tuan-puan, dia masih sempat zaman hamba, zaman kita dah tak ada dah. Tuan Guru dulu dia ramai hamba. Dia bela hamba dia. Hamba macam kita lah, cuma status saja. Hamba ni manusia, tapi status dia hamba. Satu lagi hur, kita merdeka. Dia kalaulah dia bapa dia ni hamba, maka anak dia lahir hamba. Berketurunanlah hamba dia. Tu makin ramai. Tetapi kalau merdeka dia, maka keturunan dia juga merdeka. Tu. Sebab tu dalam Islam, walaupun sistem perambahan ini dikekalkan, tetapi Allah menurunkan peraturan yang ketat. Hamba dikekalkan. Sistem perambahan zaman jahiliah tuan-tuan, turunnya syariat Nabi kita kekal. Dalam bab akta apa peruntukan hamba kekal. Cuma Allah Subhanahu wa taala menambah baikkan sistem baru hamba. Ada sistem jual beli hamba yang dibenarkan, yang tak dibenarkan. Ada peraturan khusus untuk tuan, dia panggil pemilik hamba. Cara nak handle, cara nak urus hamba kena tengok di dalam peruntukan peraturan hamba di dalam Islam, di dalam bab
muamalat. Di belakang sana ada tajuk hamba khusus, bagaimana cara kita nak jaga hamba. Kena urus hamba macam urus anak kita dan isteri kita. Kalau dia perempuan, kita beli sama status dengan isteri kita. Cara nak jaga dia sama dengan isteri kita. Wajib nafkah kepada dia. Sediakan tempat tidur yang elok untuk dia. Sediakan pakaian yang sama dengan isteri kita. Dan dari segi bidang tugas dia, benda yang dia tak mampu buat, haram kita suruh. Haram kita paksa dia bekerja di luar kemampuan dia. Bezanya tuan-puan, hamba kalau dia kerja untuk kita, dia berkhidmat untuk kita, tak wajib kita bayar. Daripada pagi sampai malam berkhidmat untuk kita. Dia berkhidmat untuk kita. Wajib apabila kita suruh, wajib dia berkhidmat untuk kita. Haram hamba sekiranya dia tak patuh kepada tuan dia. Haram di sisi agama kita, kerana dia merupakan orang panggil hamba yang berkhidmat kepada tuan. Adapun isteri tuan-puan, isteri ini, patut orang kata jangan buat hamba kepada isteri. Kena faham tu asal dia hamba. Isteri ini, dia apabila kita suruh di luar bidang tugas dia, kalau dia minta gaji, wajib kita bayar gaji. Kenapa? Kerana dia berkhidmat untuk kita, ihsan, bukan wajib. Kalau kita tak suruh tuan-puan, khidmat dia tu ihsan. Ihsan ni panggil sunat afdal. Dia tolong masak nasi dan mazhab Syafi'i. Sunat dan afdal, dia menyediakan perkhidmatan kepada kita. Tugas dia apa dia? Tugas isteri ni, dia berada bersama-sama dengan suami, berdampingan dengan suami. Itu tugas dia. Sentiasa berdampingan dengan kita. Di mana saja kita ada, dia ada. Apa saja kita nak, dia sedia. Kalau kita suruh, baru wajib dia buat. Kalau tak suruh tuan-puan, sunat dia buat. Tapi hamba tidak. Hamba kewajipan dia kepada tuan dia. Itu beza. Hamba ni menjadi wajib dia bekerja untuk tuan dia, tetapi isteri tidak. Isteri ni sunat ataupun afdal, dia berkhidmat kepada tuan dia. Itu beza. Maka hamba ni tuan-puan, kalaulah anak dia dah merdeka, contoh anak ni siapa-siapa bantu merdekakan anak, bapa tak merdeka tapi anak merdeka, maka apabila anak dia dah merdeka, anak ada duit, dia hamba ni tuan-puan, merdeka saja boleh milik duit. Tapi kalau hamba tak boleh milik duit, tak boleh pegang duit, dia bekerja tak boleh bayar kepada dia. Contohlah, saya ada hamba bagi pinjam kepada Tuan Nazir kita untuk bantu Tuan Nazir. Suruhlah apa saja nak suruh, saya reda. Hamba saya ni pergi nak suruh cuci kain boleh, sapu sampah boleh, khidmat satu hari di rumah dia. Tiba-tiba Tuan Nazir bagi upah, maka tak akan menjadi milik hamba. Hamba tidak dibenarkan untuk memiliki harta. Apa saja orang bagi duit kat dia, auto jadi duit itu duit owner, maksud duit pemilik dia. Jadi duit itu saya yang ambil. Itu dia panggil hamba. Tetapi kalau merdeka saja dia, maka bebas sama macam kita, boleh milik. Maka anak yang merdeka tu pun ada duit, dah kaya dah, lalu dia nak beli, ayah dia yang berada dengan mana-mana pemilik. Hamba ini mana-mana siapa-siapa beli, jadi pemilik dia lah. Maka tiba-tiba anak ni dia kata, saya nak merdekakan ayah saya nak beli ayah saya. Maka anak kalau beli ayah dia, bermakna auto merdeka. Dia tak boleh. Islam tidak membenarkan anak memiliki bapa dia. Dan Islam tidak membenarkan untuk ayah memiliki anak dia secara hamba. Tak boleh. Kalau ayah yang merdeka, dia nak bantu anak dia, dia kata daripada duduk dengan pemilik orang lain, bagi duduk dengan aku beli, maka auto merdeka. Tidak sah jual beli. Kalaulah dia bayar juga tuan-puan, tak jadi jual beli, tapi jadi merdeka. Dia panggil auto. Seolah-olah duit bayaran itu bukan berlaku atas dasar jual beli, tetapi seolah-olah bayaran merdeka. Dulunya tuan-puan, Islam sangat menggalakkan merdekakan hamba.
pahala di bawah orang yang mengislamkan orang. Itu pahala besar. Pahala yang paling besar kalau dapat islamkan orang. Besar pahala. Panjang dia hidup, dia beriman, kita dapat pahala. Yang kedua tuan-tuan, pahala yang besar ialah boleh memerdekakan hamba. Sebab itu tekik ni tuan-tuan, tak boleh challenge orang lain. Sahabat Nabi tak boleh challenge. Abu Bakar. Abu Bakar ada satu gelaran dia. As-Siddiq, itu gelaran popular. Ada satu gelaran yang kita jangan dengar. Nama dia ialah orang yang paling banyak memerdekakan hamba. Itu gelaran dia. As-Siddiq, orang yang paling benar. Apa saja Nabi cerita, ya saja dia. Dia tak kebangkang. Sehingga digelar dia ini, amin. Apa nama ni? Siddiq. Orang yang sangat mengiyakan apa saja Nabi kata. Siddiq. Ada satu gelaran lagi tuan-tuan. Orang yang paling banyak memerdekakan hamba. Ini dia tahu besar pahala dia. Nak merdeka hamba ni tuan-tuan kena ada duit. Waktu Abu Bakar dia jutawan, cuma tidak dihighlightkan saja. Kekayaan Abu Bakar tidak digemar-gemburkan. Macam kita lah tuan-tuan, berapa ramai orang kita ni tidak digemar-gemburkan kekayaan dia. Hak jadi jutawan itu hak online saja. Baru jadi jutawan setahun, market diri dia tu seolah-olah dah jadi jutawan 10 tahun dah. Kita yang tak tahu ramai lagi jutawan yang kita tak kenal, macam Abu Bakar As-Siddiq. Yang di-highlightkan tuan-tuan ialah Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa? Sebab Abdul Rahman bin Auf memang Nabi bagi gelaran kepada dia jutawan. Nabi bagi gelaran kepada dia At-Tijarul Akhirah, jutawan akhirat Nabi bagi. Kenapa? Karena dia orang yang duit banyak dan dia banyak menyumbang kepada perjuangan Islam. Siapa yang pergi pergi berperang tuan, perang Badar, 313 orang yang syahid itu, yang balik daripada peperangan Badar, dia memberi setiap orang yang terlibat dalam peperangan Badar, yang tak meninggal dunia, yang tak syahid, dia bagi dalam bentuk emas dinar tuan-tuan. Saya lupa dia punya fakta dia, ada disebut dalam sirah tapi saya lupa. Setiap orang dia bagi dinar. Berapa keping dinar saya lupa. Ini antara dermawan dia. Dan kekayaan dia tuan-tuan, Siti Aisyah rekodkan dalam hadis. Siti Aisyah mengatakan, dia kata kayanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini, waktu subuh dia kata, bangkit belum subuh, apabila Sayyidina Aisyah bangkit subuh, nak solat subuh, dia kedengaran suara, dia panggil hentakan unta, jalan unta. Kalau kita kedengaran suara lori yang bawa barang dagangan Abdul Rahman bin Auf, kata Aisyah, dia kata unta yang bawa barang dagangan di Madinah ini majoritinya adalah dimiliki oleh unta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kayanya dia. Kalau kita hari ni tuan-tuan, trailer lalu highway kita ni banyak trailer lalu pagi-pagi ni, itulah dia milik siapa tu? Milik orang kaya nombor 1 di Madinah, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Inilah Yahudi takut tuan-tuan ketika itu. Kenapa? Kan ekonomi didominasi oleh orang-orang Islam. Sebab itu orientalis tuan-tuan, dia tahu berkembangnya Islam ini salah satu didokong oleh sistem ekonomi yang power, menyebabkan dia pisahkan. Apabila dia jajah mana-mana tanah jajahan, dia akan melaksanakan sistem pecah perintah. Ekonomi dia gemar-gemburkan supaya orang Islam jangan fokus kepada ekonomi dunia semuanya, fokus kepada akhirat. Dia memisahkan di antara akhirat dengan agama, sehingga kita pepahan sampai hari ni tengok orang meniaga kerja dunia. Dia kata kerja dunia, dia nak suruh kita duduk sini sampai pagi esok, berzikir saja di masjid, tak buat kerja apa. Itu pahaman orientalis. Dia tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya yang boleh membebaskan ratusan hamba. Dan mengikut sejarah tuan-tuan, Abu Bakar ni yang paling mahal dia bebas ialah seorang hamba yang popular yang kita kenal. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ini memang mahal. Dia deal ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, dia deal dengan tuan Abu Jahal ni. Abu Jahal tak nak bebas, nak dera hamba Abu Bilal bin Rabah ni. Tetapi Abu Bakar tawar kepada Abu Jahal, berapa yang kamu nak? Cerita saja, aku akan bebas, aku bayar. Bukan deal soal harga. Kita deal harga, nak harga murah.
Orang kaya dia tak tengok harga, dia tengok kualiti. Bila dia nampak potensi dalam agama Islam, dia tak tanya Abu Jahal berapa kamu nak letak. Tak. Dia tawar kepada Abu Jahal, berapa yang kamu nak, berapa dinar, aku akan bayar. Tapi Abu Jahal tak nak. Abu Jahal pun tahu Abu Bakar kaya. Lama-lama deal barulah dia bayar, dia setuju. Abu Bakar ni setelah beberapa dipanggil apa ni deal ataupun berlaku rundingan, sehingga Abu Jahal terpaksa akur kepada kebijaksanaan Abu Bakar. Abu Bakar akan bayar dengan harga paling mahal. Abu Bakar kata letak berapa, tapi aku akan bayar dengan harga paling mahal daripada hamba lain. Sebab itulah Abu Jahal letak harga mahal. Tapi dia bayar juga tuan. Inilah dia Abu Bakar, orang yang paling banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Settle. Dan yang ketiga akhirnya tuan-puan, lewat dah kita, dan jualan salam tidak harus disyaratkan khiyar. Jual salam, jual order ni juga tidak ada khiyar 3 hari 3 malam. Sambungan insya-Allah tuan-puan, ada 2 perenggam lagi itu kita sambung bulan depan, khiyar syarat. Kita terpaksa slow tuan-puan kerana jarang-jarang kita dengar. Kalau kita express bolehlah, habislah kitab tu, tapi tak berapa nak faham. Jadi tak berapa tapai target juga. Jadi 2 perenggan lagi insya-Allah kita akan sambung bulan depan, wallahu a'lam. Kalau ada soalan apa-apa kita tangguh bulan depan dah. Tengok jam lewat dah. Lupa tengok jam tadi. Lupa tengok jam, duk syok-syok, terlewat. Walaupun lewat 10 minit. Insya-Allah kalau ada soalan bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.